Bagi peminat ikan hiasan, kebiasaannya tidak terlepas dengan seni lanskap akuatik. Seni lanskap akuatik dikatakan hobi mahal, namun ia bergantung kepada kemampuan individu dan mengikut citarasa masing-masing. Kita ke Shah Alam bagi meninjau proses menghasilkan seni lanskap akuatik. Saksikan. Seni lanskap bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Namun, tahukah anda ada sesuatu yang dipanggil aquascaping atau lanskap akuatik? Lanskap akuatik merupakan seni mereka lanskap habitat ikan di dalam akuarium yang melibatkan teknik menyusun dan membina lanskap daripada elemen tumbuhan akuatik, batu, kayu dan sebagainya. Lanskap akuatik merupakan hobi yang lebih menitik beratkan keindahan lanskap berbanding ikan yang menghiasi sesuatu akuarium itu. Akuarium yang dihiasi dengan lanskap akuatik pastinya memberi ketenangan tatkala mata memandang setelah sibuk melakukan rutin seharian. Aquascape Paradise yang beralamat nombor 32 Jalan Renang, Seksyen 13 Shah Alam merupakan sebuah syarikat yang menyedia dan membekal akuarium serta aksesori yang diperlukan bagi peminat lanskap akuatik. Saya berpeluang meninjau premis ini dan disambut mesra oleh pengurus Aquascape Paradise iaitu Encik Hairi. Menurut Encik Hairi, premis ini mula dibuka kepada orang ramai pada 29 November 2014 dan dirasmikan oleh Pengarah Perikanan Negeri Selangor pada ketika itu. Lanskap akuatik kini menjadi satu hobi yang semakin popular sejak beberapa tahun kebelakangan ini, sekaligus meningkatkan lagi bilangan pelanggan premis ini. Aquascape ialah hobi menanam pokok di dalam air supaya menjadi sebuah ekosistem di antara flora dan fauna. Bagi pelanggan yang baru menjinakkan diri dalam lanskap akuatik, pastinya berpuas hati dengan penerangan terperinci yang diberi oleh Encik Hairi. Setelah melihat pelbagai contoh akuarium, saya dibawa ke tingkat atas yang menempatkan bahan-bahan untuk mereka bentuk lanskap akuatik. Lanskap akuatik kini semakin mendapat sambutan dan permintaan yang tinggi. Ia merupakan seni kreatif di mana tumbuhan dan haiwan akuatik hidup dalam keseimbangan ekologi dalam dunia akuatik tiruan sekaligus mencapai pertumbuhan yang sihat dan mampan. Kali ini, saya berkesempatan untuk melihat seni kreatif lanskap akuatik dihasilkan. Elemen utama dalam lanskap akuatik ialah tunggul kayu dan batu-batuan yang unik. Kayu dan batu merupakan elemen semula jadi yang wujud sejak dahulu, tidak dinafikan berperanan besar dalam kehidupan. Kini, penggunaannya semakin meluas menjadi pelengkap lanskap. Ada pelbagai jenis pokok hiasan yang boleh digunakan sebagai penyeri lanskap akuarium. Semuanya bergantung kepada tema yang dipilih. Tema landscape terdiri daripada 4 iaitu Dutch style, Iwagumi, jungle dan juga biotop. So permintaan yang paling tinggi so far adalah Iwagumi, which is dia melambangkan sesebuah taman di dalam sebuah aquarium. Biasanya customer ataupun pelanggan lebih gemar benda yang tenang dan juga tidak terlalu padat lah. Tetapi juga setengah customer suka yang lebih padat dan lebih detail, banyak karakter atau banyak warna-warna di dalam aquarium. Contoh, batu ada beberapa warna, warna kelabu, oranye, merah dan sebagainya. Tetapi batu-batu tu pun ada kriteria tersendiri ataupun detail tersendiri. Setengah batu dia punya karakter ataupun dia punya detail berliku-liku ataupun kasar ataupun berlubang-lubang. Semua itu terdiri daripada customer juga. Bersama saya sekarang ialah Cik Wan.
artis lanskap akuatik dan kali ini Cik Wan akan tunjukkan bagaimana untuk melakukan lanskap bertemakan hutan. Okey, Cik Wan, apa langkah pertama kita nak buat lanskap akuatik ni? Langkah pertama, kita akan menggunakan batu-batu yang dah disediakan ni, dan akan kita susun di dalam tank ni, dan kemudian kita akan masukkan tanah dan untuk dia punya kita akan sediakan pasir untuk menyiapkan tanknya. Okey, boleh kita mulakan sekarang? Boleh. Okay. Proses pertama mereka lanskap akuatik ialah menyusun batu pelbagai saiz mengikut kreativiti di dalam tangki akuarium. Akuarium adalah rumah aquascape yang majoritinya berasaskan kaca yang terbahagi kepada akuarium kristal dan akuarium biasa. Seterusnya, tunggul kayu dimasukkan ke dalam akuarium. Elemen kayu memainkan peranan penting dalam membina lanskap bertemakan hutan. Juga macam tadi. Yang ni pula apa fungsi dia, Cik Wan? Untuk menjernihkan air. Menjernihkan air juga. So apa beza ni dengan yang tadi tu? Serbuk penjernih air kemudiannya ditaburkan pada beberapa bahagian di dasar akuarium. Ia berfungsi sebagai pembasmi alga akuarium sekaligus menjernih dan membersihkan air dalam tempoh yang singkat. Selepas itu, bahagian background atau latar belakang akuarium diletakkan dengan batu-batuan kecil yang bertindak sebagai lanskap tanah. Okey, Cik Wan ni dia dah berpengalaman lebih kurang 10 tahun dalam bidang ni. Jadi semuanya dalam kepala, tetapi bergantung pada permintaan pelanggan. Jika ada pelanggan yang meminta landscape yang agak berbeza ya, itu mungkin perlukan lakaran yang lebih detail. Lanskap daripada batu-batuan kecil ini dirata dan dibentuk permukaannya dengan menggunakan berus khas. Batu bersaiz sederhana pula disusun di bahagian midground atau pertengahan akuarium. Seterusnya, pasir diletakkan di bahagian foreground atau hadapan akuarium. Selepas berpuas hati dengan susunan elemen asas lanskap, tangki akuarium seterusnya diisi dengan air. Pemilihan pokok akuatik yang sesuai penting dalam menghiasi lanskap akuatik. Semuanya bergantung pada tema aquascape yang dipilih. Cik Harry, dari mana datangnya bekalan pokok ni dan pokok yang jadi macam mana sebenarnya sesuai untuk landscape akuatik ni? Okey. Untuk pokok, sebenarnya pokok ni datang daripada nursery lah. And then dia, orang kata habitat asalnya memanglah daripada wild, daripada liar. And then tapi diorang ambil and then diorang akan biak secara industri. Kiranya bukannya diorang ambil secara banyak daripada natural lah. And then untuk pokok ni sendiri memang berasal daripada air tawar. Daripada air tawar. Ya. So macam mana dia punya susunan kalau dekat dalam akuarium ni? Okey, kalau untuk susunan dalam akuarium, dia punya basic yang paling asas lah. Kiranya dalam akuarium ni dia akan ada 3 layer, which is yang paling belakang adalah kita panggil background punya pokok. Seperti pokok ni lah. Oh, yang macam ni pun background juga ni? Ya, ni pun boleh jadi background, yang ni pun boleh jadi background. Yang itu pokok yang akan meninggi lah, dia akan naik tinggi sebagai background. And then pokok yang biasa yang akan duduk dekat tengah. Banyak sebenarnya pokok, tapi ini salah satu contoh lah. Okey. Pokok yang dia punya, orang kata dia punya kadar pertumbuhan dia tak terlalu cepat. Ini pun boleh untuk tengah. And then yang paling depan adalah biasanya kita akan letak sebagai kita panggil pokok kapet. Kapet punya pokok. Oh, dia rendah-rendah macam ni, kecil-kecil. Ya, dia punya grow dia punya pertumbuhan dia sangat slow. So sesuai lah duduk kat depan. Menurut Encik Hairi, ada pelanggan yang gemar berkarya dengan membina lanskap secara DIY. Mereka hanya mendapatkan aksesori di premis ini. Namun ada juga permintaan pelanggan yang mahukan 100% lanskap akuatik dihasilkan oleh artis Aquascape Paradise.
pelanggan boleh memilih pelbagai style dan tema melalui katalog yang disediakan. Aquascape telah lama diasaskan dan popular di luar negara. Antara tokoh yang terkenal ialah Takashi Amano dari Jepun. Beliau seorang fotografer dan designer sememangnya meminati bidang ini serta bergiat aktif sehingga mengeluarkan jenama sendiri dikenali sebagai Aquascape Design Amano atau ADA. Lanskap bertemakan Iwagumi telah diperkenalkan oleh Takashi Amano. Lingkungan harga reka bentuk lanskap akuatik yang disediakan adalah serendah RM200 sehinggalah mencecah RM30,000. Selain Iwagumi, lanskap bertemakan bonsai kini turut menarik perhatian para peminat aquascape. Setelah siap menghasilkan landscape ini, kedua-dua akuarium akan dibiarkan selama 3 hingga 4 minggu supaya amonia yang dihasilkan oleh tanah hilang sepenuhnya. Dan apa yang anda lihat, akuarium yang besar ini berkonsepkan hutan. Ia merupakan trending dalam lanskap akuatik. Manakala yang ini pula bertemakan bonsai khusus bagi mereka yang gemarkan lanskap mewah. Aquascape merupakan hobi yang memerlukan kesabaran dan kreativiti yang tinggi dalam menghasilkan lanskap akuatik menarik yang menyamai alam sekitar. Ia sekaligus membuatkan peminat hobi ini mengagumi keindahan alam semula jadi Sang Pencipta. Segmen itu tadi menutup tirai panorama untuk kali ini. Jangan lupa bersama kami lagi di episod yang akan datang. Sebarang komen atau cadangan sila hantar ke Facebook atau Instagram dengan carian Panorama RTM. Saya Haslina Syamsuddin mewakili kru penerbitan Panorama mengucapkan Assalamualaikum dan jumpa lagi.